Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini kami akan membentangkan tentang konsep keluarga menurut Islam. Apa itu keluarga menurut Islam? Dalam kehidupan, seorang manusia tidaklah hidup sendiri dan tentunya ia memiliki keluarga. Keluarga memiliki sebuah peranan yang penting di mana keluarga merupakan sebahagian pada masyarakat Islam, dan dalam keluargalah seseorang anak-anak belajar mengenal Islam daripada kecil. Dalam kehidupan manusia, mereka tidak hidup sendirian, dan sudah tentu kita berkeluarga walaupun tidak erat, utuh ataupun tidak erat. Seperti yang kita tahu, keluarga merupakan institusi yang kecil dalam masyarakat, di mana seorang itu membesar dan mendapat didikan daripada ibu bapanya untuk menjalankan kehidupan sehariannya ataupun kehidupan sosialnya. Di dalam institusi keluarga, pastinya akan terdapat ibu, ayah dan anak-anak. Yang seterusnya kami akan membentangkan tentang konsep kekeluargaan. Yang pertama, memelihara kesinambungan kemanusiaan, iaitu menjamin kelangsungan keturunan dan generasi manusia. Yang kedua, memelihara nasab keturunan, iaitu mewujudkan keturunan yang baik. Yang ketiga, memelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak, yang mana ia akan menyebabkan kita jauh daripada melakukan zina ataupun seks bebas dan maksiat. Yang keempat, pembentukan keluarga dan kesempurnaan pendidikan anak-anak. Dalam aspek membina keluarga sama-sama dan memikul tanggungjawab keluarga bersama. Yang kelima, menghindarkan daripada penyakit. Contohnya, perbuatan zina atau seks serambang ini akan menyebabkan penyakit seperti sifilis dan AIDS, yang mana sampai sekarang tidak ada ubat lagi untuk penyakit ini. Sangat bahaya untuk seorang individu. Yang seterusnya, yang keenam, memberi ketenangan jiwa. Contoh memberi ketenangan jiwa ialah menghasilkan ikatan kasih sayang, merapatkan hubungan antara keluarga, semua manusia, dan yang seterusnya memberi ketenangan jiwa. Seterusnya, tanggungjawab suami isteri. Apabila sudah berkahwin, sudah tentulah banyak tanggungjawab yang perlu ditanggung oleh pasangan tersebut, iaitu suami dan isteri. Antara tanggungjawab suami yang wajib adalah, yang pertama, memberi sara hidup pada isteri seperti pemberian makanan dan tempat tinggal. Seterusnya, memberi nafkah dari segi zahir dan batin. Yang ketiga, menyara anak-anak, iaitu memberi makan anak-anak semua. Yang keempat, melindungi isteri dan anak-anak dari segi keselamatan dan kesihatan. Yang kelima, melindungi maruah keluarga dan harta benda. Yang keenam, sentiasa membimbing isteri dengan ajaran Islam untuk menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu suami boleh ajak untuk family, solat sama-sama, mengaji sama-sama, makan sama-sama. Yang ketujuh, bertanggungjawab dalam mendidik akhlak anak-anak dan memastikan mereka mendapat pendidikan Islam yang sempurna. Yang ke-8 dan yang terakhir, menjadi penasihat dalam menyelesaikan masalah isteri dan anak-anak. Sebagai seorang suami ataupun seorang ayah, kita tak bolehlah mewujudkan sifat panas baran, kerana menegur dengan cara yang baik itu adalah sunnah, seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Okey, yang seterusnya, tanggungjawab isteri. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, terutama apabila suami tiada di rumah. Yang kedua, menumpukan sepenuh kasih sayang kepada suami dan anak-anak. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah tangga, kesihatan diri serta kesihatan anak-anak. Yang keempat, menjaga amanah dan harta suami. Yang kelima, sentiasa menyimpan rahsia pergaulan suami isteri. Yang keenam, tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami, kecuali dalam situasi darurat, contohnya emergency, macam tu. Yang ketujuh, berehat sendiri hanya untuk tetapan suami saja. Berehat sendiri hanya untuk tetapan suami saja ni
Maksudnya berdiam diri untuk dalam rumah saja, tak perlu untuk nunjuk-nunjuk ketika keluar semua. Yang seterusnya, tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak. Yang pertama, menyediakan keperluan asas kepada anak-anak. Contohnya, ibu bapa ni perlulah untuk membeli makanan untuk anak-anak, sebab dia kan masih kecil, masih tidak boleh lagi untuk menjalani hidup sendiri. Selain itu, membeli alat tulis untuk anak-anak belajar, seperti itu. Yang kedua, mengasihi anak-anak dan menunjukkan contoh tauladan yang baik. Yang kedua ni maksudnya mak, ibu dan bapa ni perlulah mencurahkan kasih sayang yang banyak kepada anak-anak yang masih kecil. Kerana masih itulah anak-anak ni dalam era kain putih, yang mana ibu bapa lah yang mencorakkan hidupnya dan menjadi tauladan yang baik. Jadi ibu dan bapa ni perlulah tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak bagi mencorakkan kehidupan dia untuk masa yang akan datang. Okey, yang ketiga, menjaga keselamatan anak-anak. Yang ketiga ni maksudnya menjaga keselamatan anak-anak dari segi fizikal, mental. Dan dari segi fizikal, contohnya memberi tempat tinggal. Memberi tempat tinggal ni supaya anak-anak selamatlah dalam rumah, tidak keluar mata. Dari segi mental pula, kita ibu bapa tidak bolehlah selalu memarahi anak-anak atas dia kecil. Kalau boleh, buang sifat panas baran tu, ajar dengan cara yang baik, kerana ia akan menyebabkan mental mereka tak stabil kerana asyik kena marah saja, macam tu. Okey, seterusnya, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Okey, yang keempat ni contohnya, ibu bapa bertanggungjawab dalam mengajak anak-anak dalam melakukan ibadah sama-sama, contohnya solat, mengaji, berpuasa sunat dan sebagainya. Dan yang terakhir, tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Yang pertama, semasa kedua ibu bapa masih hidup, anak-anak perlulah berlaku baik kepada mereka dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka, belakang mereka. Seterusnya, taat kepada mereka dan tidak sesekali menderhakai mereka, kerana derhaka kepada orang tua ini adalah dosa yang sangat besar. Okay, seterusnya, sentiasa berdoa kepada mereka. Yang kedua, selepas kematian kedua ibu bapanya, antara tanggungjawab yang pertama ialah tunaikan hutang-hutang yang wajib, iaitu hutang dengan Allah SWT seperti puasa, haji, nazar dan sebagainya. Seterusnya, lansaikan hutang-hutang ibu bapa yang telah pergi kepada manusia setakat dia mampu. Contohnya, kalau ibu bapa itu ada berhutang dengan manusia sebab tu dia hidup, jadi perlulah lansai hutang-hutang tu jika selagi mampulah. Okey, seterusnya, sentiasa berdoa kepada mereka. Ini kerana doa seorang anak yang soleh kepada ibu bapanya yang telah pergi merupakan amalan yang tidak terputus. Hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insan qata'a anhu amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Maksudnya, apabila matinya seseorang insan itu, maka akan terputuslah segala amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Riwayat Muslim. Sekian itu saja daripada kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.